Pernah tak hampa tonton sebuah filem tu tanpa sebarang expectation? Walaupun hampa dah tonton trailer dia, tapi trailer dia tak cukup meyakinkan hampa untuk tonton the full film. Tapi bila hampa baca ada banyak positive reviews dekat social media, dia buatkan hampa tertanya-tanya dan lah kali hampa ubah keputusan untuk tonton filem tersebut. Selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Kalau hampa suka dengan konten-konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification. Hari ni kita nak ulas tentang filem Pochandi. Pochandi ni merupakan sebuah filem seram thriller arahan J.K. Wiki yang dah ditayangkan awal tahun lalu dekat Pawagap. Dan ni dia mula ditayangkan di Netflix. Filem ni ditulis oleh J.K. sendiri serta dibantu oleh Tanabalan Kopusami. Diterajui oleh barisan pelakon macam R.J. Ramana, Ganesan Manogaran, Dinesh Sarati Krishnan, Logan dan Hamshi Perumau. Mengisahkan tentang seorang jurnalis bernama Murugan yang berasal dari India mai ke Malaysia nak dengar dan kumpul cerita seram untuk majalah terbitan syarikat dia. Murugan akhirnya jumpa dengan Shankar yang kongsi tentang sebuah pengalaman paranormal yang terjadi ke atas diri dia dan kawan-kawan dia waktu mereka bermain permainan Spirit of Coin. Waktu aku nak tonton filem ni, actually aku tak letakkan apa-apa harapan. Walaupun banyak positive reviews, tapi bila aku tonton trailer tu, aku tak boleh nak pergi tonton lagi. Aku tak rasa macam excited aku untuk tonton. But then still aku watch dekat Netflix sebab aku rasa macam positive reviews ni mesti ada something kan. Dan lepas aku tonton, aku rasa macam aku underestimate filem ni. Perasaan yang waktu aku habis tonton filem Pochandi ni adalah perasaan yang sama lepas aku tonton filem Yuri The Surgical Strike. Filem ni aku pun tak letak expectation tinggi pun, tapi ada kawan yang cadang. Walaupun filem ni low budget, tapi dia cadang aku untuk tonton filem Army ni. Dan filem tu berjaya pukau aku sampai ke penamat. And filem Pochandi ni benda yang sama terjadi, iaitu dia berjaya memukau aku sampai ke penamat, sampai ke hujung. Aku hook dengan filem ni sebab pengarah dan penulis mereka ada cita rasa mereka sendiri, dan mereka berjaya define makna seram dan thriller tanpa menggunakan elemen yang kita kata klise, iaitu jump scare. Aku rasa aku pernah bagi tahu sebelum ni yang terkejut tak bermakna hang takut. Cause jump scare kalau hang overuse, dia akan buatkan hang hanyalah sekadar terkejut menonton cerita tu dan hang tak berasa seram. Tapi vibe, setting, jalan cerita, semua tu memainkan peranan untuk buatkan penonton rasa seram dengan filem tersebut. Filem ni bukan saja dia guna benda yang selalu kita tonton dalam filem seram, iaitu Spirit of Coin, tapi dia juga kaitkan kisah yang terjadi dekat asrama. Bila mainnya scene asrama, dia kaitkan peristiwa yang pernah kita dengar oleh budak-budak asrama ataupun pernah terjadi dekat kita budak-budak asrama sendiri. Dan bila scene tu berlaku, maka kita ni yang duduk asrama ataupun kita yang pernah dengar tonton kisah-kisah asrama ni akan rasa relatable. Elemen yang digunakan dalam filem tu ataupun peristiwa scene yang digunakan dalam filem ni, dalam filem Pochandi ni, orang kata dekat dengan penonton. Itu yang buatkan filem ni terkesan. Buat kata Martin Scorsese adalah the most personal is the most creative. Kalau hang tak relate dengan benda tu dengan penonton, benda yang berlaku surrounding, dia agak sukar. Bukannya tak mana dia tak ada imajinasi, dia ada imajinasi. Sebab kalau hang tonton daripada storyline dia tak stick dengan Spirit of Coin. Dia hanya buka cerita ni dengan Spirit of Coin, tapi dia berlayar bawa kita ikut journey Shankar ni ke arah lain lah. Lepas tu kiranya tak salah aku, kalau hang tonton trailer dia tu akan keluar Spirit of Coin je Mat punya trailer, tak salah aku lah. But then bila hang tonton, dia rungkai misteri demi misteri, dia bagi pendedahan demi pendedahan yang buatkan hang menonton enjoy the journey. Sebab dia tak stick dengan Spirit of Coin. If dia stick dengan Spirit of Coin and the circulating around it, hang akan rasa boring. Tapi bila dia start dengan benda tu, and then datangnya Murugan kan, cuba nak buka balik kisah lama, dan bila dia buka, rupanya ada benda yang lepa miss terlepas, and then lepa continue journey bersama, dan ada pendedahan demi pendedahan. Dan benda tu yang interesting, benda tu yang thrill lagi tau. Kita ingat dia habis kat sini je, tapi dah dia sambung lagi. Kita ingat satu tragedi before Shankar dan kawan-kawan habis kat situ dah dia continue lagi. Dia bagi kita twist, benda dia bawa kita lagi, dia bagi twist
tu pendedahan demi pendedahan. Dan actually lah, hang nak tahu banyak filem Tamil ataupun filem di India lah, Telugu ke Malayalam ke, lepas ada gunakan style yang macam ni, iaitu pendedahan demi pendedahan demi pendedahan. Membuatkan kita rasa macam mulanya dia buka dengan something, tapi kemudiannya dia bawa kita ke satu benda yang kita lupa pada awalnya cerita ni pasal apa. Dan lah kali baru kita boleh cantumkan all the pieces together. Contoh filem Agent Srinivasa Atreya, Tadam Tuparivalan. Tu antara filem-filem yang guna benda yang sama, iaitu pendedahan demi pendedahan. Dan sebab tu aku rasa Puchandi ni worth to watch. Ni adalah filem directorial debut oleh Jackie Wiki tau. And aku rasa dengan end product yang macam ni, iaitu Puchandi ni, aku rasa dia ada potensi untuk pergi dengan lebih jauh dan ada potensi untuk come out with the good products after this. Dan dia memerlukan sokongan. Bila ramai tonton Puchandi ni, dia boleh yakinkan investor untuk fund dia, so that dia boleh peluahkan lagi imajinasi dia, kreativiti dia untuk next film. Sebelum ni pun ramai pengarah-pengarah filem Malaysia yang buat filem pemula mereka, filem yang bagus kan. Tapi itulah tak mendapat sokongan ataupun kurang mendapat sokongan. Kutipan tayangan untuk filem pemula mereka tak sama langsung ataupun tak dekat langsung dengan bajet yang digunakan untuk produce filem first mereka. And rugilah kalau kita tak support the next generation. Ataupun mungkin Jackie Wiki ni bukanlah next generation, cuma ni directorial debut lah. But what I say is, kalau kita tak support orang yang ada potensi untuk menjadi director, untuk membawa industri perfilman kita ni naik, memperbanyakkan lagi filem-filem yang menarik, tak klise, siapa lagi? Kita je lah yang perlu untuk bagi sokongan dan dorongan. Dan dengan menonton secara halal, dengan menonton dengan mewar-warkan kat orang, kita in a way membantu mereka. Dan lepas ni mana tahu funder boleh fund next film mereka. So jangan lupa tonton Puchandi di Netflix. Learning masih lagi top 10 films Netflix di Malaysia. Lepas tonton, kongsikan pendapat hampa. Jangan risau, tak ada betul, tak ada salah. Tak kisahlah kalau hampa tak suka ke, atau suka ke, atau rasa overrate ke, macam mana ke, ikut suka. Yang penting tonton di channel yang halal. Alright, so thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.